Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak sambung part yang kedua berkenaan dengan umrah DIY saya. Jadi sebelum saya bercerita dengan panjang lagi, saya mohon pada rakan-rakan di sini untuk subscribe, like dan share di channel saya ini. Jadi semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan lain yang mungkin juga ingin menunaikan umrah secara sendiri ataupun DIY. Okey. Jadi hari ini saya nak bercerita tentang perjalanan saya daripada Kuala Lumpur KLIA ke Dhaka. Dhaka sebelum meneruskan perjalanan ke Riyadh. Jadi saya menggunakan penerbangan Biman Airlines. Biman Airlines ni adalah milik dari Bangladesh lah. Jadi pada tarikh 10 hari bulan 12 itu saya sudah check in pada jam 11.30 malam. Jadi masa check in tu pun memang ramai sebab dia orang menggunakan Airbus kan, kapal yang besar. Memang ramai orang Bangladesh pada waktu itu, pada bulan 12 itu, sebab dia orang ni rata-ratanya pun banyak yang balik kampung sebab dah habis kontrak kerja dan dia orang nak pulang ke kampung halaman. Jadi memang ramailah. Tu masa kita check in tu saya macam perasan lah, cuma saya berdua saja dengan suami orang Melayu. Mungkin orang Melayu, orang Malaysia. Yang lain tu, warga asing lain tu mungkin dia orang ni ada yang transit lah untuk meneruskan perjalanan ke Dhaka. Jadi rata-rata orang Bangladesh yang balik ni, dia orang banyak bawa toto. Boleh kata tiap-tiap orang ni yang beratur untuk check in ni semua bawa toto. Seorang satu ataupun dua. Yang tak ada toto tu cuma kami berdua ya, saya dengan suami yang tak ada toto. Yang lain tu semua bawa toto. Jadi saya difahamkan di toto di tempat dia orang ni sebenarnya mahal. Kalau kata nak banding perbezaan harga tu, kalau kata 100 di sini, di Bangladesh tu harganya lebih kurang 300 hingga 400. Jadi sebab itulah ramai yang bawa balik toto sebagai hadiah ataupun cenderamata untuk dibawa pulang sempena kali terakhir dia orang bekerja dekat sini kan. Waktu departure saya pada jam 2.30 pagi 11 hari bulan 12 2019. Tempoh penerbangan sekitar 3 jam 45 minit. Okey. Jadi setibanya saya di Hazrat Shah Jalal International Airport sekitar jam 4.20 pagi. Masa tu belum subuh lagi. Jadi kami hanya berehat lah di executive lounge kat situ. So ada tempat charging, ada wifi. Jadi kita orang stay kat situ sampailah tunggu lepas waktu subuh. Ada surau disediakan di tingkat atas. Tapi saya tak sempatlah pula ambil. Tak teringat nak ambil gambar pada waktu itu. Jadi selepas subuh tu barulah kami decide sama ada kami nak keluar ataupun tidak. Sebab sebelum itu memang saya rancangannya untuk saya keluar dan jalan-jalan di Dhaka. Sebab saya punya waktu yang panjang, sekitar jam, kalau kata jam 7 pagi tu sampai ke 8 malam pun saya masih lagi ada masa untuk setengah hari di Dhaka itu. Jadi saya dimaklumkan visa on arrival pada waktu itu sekitar USD 20 ataupun 21, lebih kurang itu, untuk kami keluar jalan-jalan di sekitar Dhaka. Sebab ya, yang saya tahu di Dhaka ni banyak juga tempat-tempat yang menarik. Ada berapa tempat lah kalau kata kita boleh pergi sebelum kita nak balik dan check in pada waktu yang berikutnya kan. Sebab waktu berikutnya tu saya flight malam. Tapi lepas suami pun bagi tahu apa sebaiknya kami stay saja untuk mengelakkan perkara-perkara lain yang tak diingini lah. Sebab kita pun maklum mungkin apa keadaan sesak, mungkin agaknya sedikit pencemaran mungkin akan menyebabkan nanti kesihatan kami terganggu untuk melakukan umrah. Jadi itulah yang kami decide. Jadi kami pun inform di kaunter bahawa kami akan stay saja di airport tu, di lounge itu sampailah waktu check in yang berikutnya. Jadi mereka staff di situ bagi kami kupon makan untuk 3 kali. Ada warna hijau tu, dia tulis Double Tree Hotel.
Tapi sebenarnya kami tak dapat pun penginapan free tu. Yang cuma yang kami dapat hanyalah makanan 3 kali untuk tempoh selama kami menunggu di situ, di waktu transit itu. Jadi inilah makanannya. Breakfast, lunch dan juga waktu dinner, makan malam. Ada 3 kali. Tapi makanan dia memang superb lah. Pada saya kenalah dengan tekak saya ni kan, yang sebenarnya tak memilih sangat buat makan ni. Makanan dia tu kalau kata makanan nasi tu, portion dia tu memang banyak. Portion dia besar. Kalau kata saya tengok, saya dapat je nasi tu, banyaknya nasi, aku ni boleh habis ke? Tapi bila dah makan tu, yalah makan, kami duduk saja makan saja kan, boleh pula kami habis pinggan tu. Licin, punya sedap lah kan. Bila dah kekenyangan tu memang tak buat apa, kami tunggu waktu rehat dekat situ, main wifi. Okey, solat juga di situ, sampailah tunggu pula next makan yang berikutnya. Okey. Tapi di airport tu sendiri ada kedai souvenir, kedai makan pun ada banyak di situ, di area situ. Walaupun airport tu kecil, tapi pada saya tak adalah boring sangat. Yang boring tu cuma kita rasa kita menunggu. Itu sajalah. Jadi saya jalan-jalan di kedai souvenir tu, sempat jugalah sambar satu helai t-shirt, beli satu je kan, sebab airport pun harga agak mahal kan. Kita pun memang tak keluar, tak ada buat apa, beli jugalah saya t-shirt. Saya gunakan master debit card. Boleh gunakan Mastercard, jadi tak perlu nak risau walaupun tak ada duit Bangladesh tu kan. Okey, di airport tu ada dia juga kan filter air, filter untuk air minum, untuk minum kan. Jadi ada satu corner tu saya tengok, okey, filter air yang depa letak tu kan, yang dia orang letak tu ada cawan dia susun. Okey, cawan dia susun siap dengan garing. Itu pada saya sebenarnya, saya tengok tu agak lucu jugalah. Saya punya first impression, oh ini mesti pernah hilang ataupun mungkin kerap hilang lah, sampai terpaksa dia orang ikat air macam tu kan. Tapi sampai kita nak minum pun rasa nak kongsi, kongsi cawan macam itu kan, kita rasa macam geli tekak. Okey, tandas di airport Dhaka ni, tandas dia tak mewah seperti tandas lain. Maksud saya mewah ni bukanlah orang kata mewah yang bling-bling tu. Tandas dia biasa-biasa saja. Cuma bersih lah. Tandas dia ada satu deret tandas tu saya tengok dia orang pun masih lagi menggunakan pintu kayu. Pintu elok, tak adalah daif kan. Cuma tu sendiri dia tidaklah terlalu cantik ataupun mewah macam sebahagian airport negara lain. Tandas dia biasa-biasa saja. Cuma bersih. Kan? Dan dalam itu, masa itu yang saya agak pelik sikit, ada pula orang yang tidur dalam tandas. Saya pun tak tahulah siapa yang tidur tu kan. Dia boleh tidur dengan nyenyak, siap dengan berdengkur lagi. Dia tidur di situ. Ada satu masa tu, masa saya duduk dekat situ, saya nampak ada satu kumpulan yang ramai lah kan, semua orang Bangladesh. Jadi saya adalah juga bersembang dengan dia orang ni. Rupanya yang satu grup tu dia orang nak bekerja, dia orang nak berlepas ke Oman. Maksudnya dia orang ni bekerja di Oman. Rata-rata di kalangan dia orang yang bekerja ni adalah pembantu rumah dan cleaner. Perempuan pun ramai, lelaki pun ramai. Lebih kurang sama banyak aja. Kalau kata di tempat kita ni orang Bangladesh banyak orang lelaki kan. Orang perempuan ni kita kurang nampak. Ataupun mungkin tak ada lah, senang saya cakap. Tapi di situ yang di airport saya nampak yang bekerja di Oman ni memang ramai orang perempuan. Orang perempuan Bangladesh yang bekerja di Oman, kebanyakan dia orang bekerja sebagai pembantu rumah. Jadi ada yang diorang tu yang dah balik tu ada yang renew pasport, renew visa dan sebagainya lah. Jadi
Kalau setakat nak berjalan tu, orang kata nak cari pengalaman di Dakar tu, memang boleh tengok. Tapi itulah, saya tak ada kesempatan. Tapi walau macam mana pun, insya-Allah kalau ada peluang, ada rezeki lagi, saya memang nak pergi juga melawat salah satu bandar terbesar di Bangladesh ni, iaitu Dhaka. Mungkin satu hari nanti, insya-Allah. Jadi okey, habis cerita tentang Dhaka, dan kita akan naik flight dan terus ke Riyadh. Kita akan jumpa nanti di part 3, insya-Allah. Assalamualaikum.